Salam sejahtera pelajar, saya Jo Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Cikgu sambung satu lagi bahagian dalam sumber manusia, iaitu bahagian yang ke-6, dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 1. So, hari ini cikgu nak bincang berkaitan dengan pengambilan sumber manusia. Setakat ni kita nak bincang proses pemilihan, iaitu borang permohonan, semakan rujukan, temuduga dan juga ujian. Kita dah bagi dia penawaran kerja. Jadi kita sekarang pergi kepada induksi pula. Induksi maksudnya program sosialisasi. So kita akan bincang apakah tujuan, kandungan program dan masalah pelaksanaan berkaitan dengan induksi atau dipanggil induction program. Macam pelajar tingkatan 6 ni pernah pergi orientasi kan? Itu dipanggil induksi. So, apa dia induksi? Induksi ni merupakan satu proses sosialisasi. Ingat keyword dia, socialization, proses sosialisasi, di mana pekerja baru ni mendapat pendedahan awal. Beginning introduction tentang persekitaran kerja, supaya mereka boleh sesuaikan diri dengan tempat kerja di organisasi baru atau syarikat baru. So, it's a socialization program. Proses sosialisasi supaya boleh kenal, mendapat maklumat awal supaya mereka lebih selesa untuk bekerja dalam syarikat baru. Tiba-tiba aja suruh dia kerja, mungkin dia rasa panik, rasa ragu-ragu dan sebagainya. Jadi kalau kita beritahu dia, kita tunjuk dia dan sebagainya, dia rasa lebih seronok. Dia rasa confident lah. So, tujuan program induksi. Kenapa kita buat program induksi? Yang pertama ialah supaya pekerja boleh menyesuaikan diri. Keyword dia, sesuaikan diri dengan rakan kerja. Mereka memahami prosedur kerja, peraturan kerja dan sebagainya. Jadi kamu kena beritahu dia. What is the dasar? What is the procedure? Siapa pekerja? Siapa rakan kamu? Your subordinate. Kena beritahu dia supaya mereka rasa seronok. Yang kedua, kita kena terang dia apa visi. Apa wawasan yang kita nak capai. Apa tujuan penubuhan organisasi. Misi apa. Objektif apa. Dasar apa. Jadi kamu kena beritahu dia. Sebab dia orang baru. Dia mungkin tertakluk dengan visi misi syarikat lama. Jadi kamu kena ubah mindset dia. Kena beritahu dia apa visi dan misi syarikat baru ni. Memperkenalkan pekerja baru kepada pekerja lama. Supaya tak adalah kejutan budaya. Sebab tu di sekolah pun, bila ada cikgu baru, pengetua akan umumkan cikgu baru dalam perhimpunan. Supaya orang lama ni kenal. Kalau tidak, tiba-tiba aja, awak ni siapa? Jadi kita kena beritahu dia, pekerja baru ni kepada pekerja lama. Mengurangkan kebimbangan, stres. Bila mereka ni, pekerja baru ni, mungkin mereka tak ada kemahiran atau pengalaman. Jadi kalau buat program induksi ni, mereka lebih confident, lebih yakin untuk buat kerja. Jadi mereka memahami tugas mereka dengan lebih baik. Jadi kenalah ada induksi. Bekalkan maklumat. Kena beritahu dia apa tugas kamu, apa yang syarikat harapkan. Siapa kamu kena lapor. Kena beritahu dia maklumat penting berkaitan dengan tugas atau prestasi yang diharapkan. Jangan salahkan dia kalau dia tak buat sebab kamu tak beritahu dia. Mungkin pekerja ni ada maklumat negatif. Katakan seorang pekerja ni, dia daripada syarikat B. Dia nak bekerja di syarikat A. Tapi pekerja syarikat B ni mungkin bagi maklumat yang salah tentang syarikat A. Syarikat A ni tempat kerja kotor lah. Memang bos dia semua ganas-ganas tau. You pergi sana tak ada tempat makan. Tak ada surau. Dia mungkin bagi semua maklumat negatif, menakutkan kamu. So, bila mereka menghadiri induksi, barulah mereka dapat gambaran yang sebenar. Image yang sebenar, status yang sebenar. Jadi induksi ini bantu mereka kikiskan image negatif yang mereka telah bentuk sebelum ni. Inilah perubahan yang kita akan buat. Macam pelajar tingkatan 6 ni, mungkin daripada sekolah yang berbeza. Jadi mungkin kamu dapat gambaran yang salah. Masa orientasi ni, senior kamu akan beritahu apa yang berlaku di sekolah. Jadi kamu boleh kikiskan image negatif tu. Itu dipanggil program induksi. Apa kandungan program induksi? Contohnya kita kena bagi maklumat umum tentang organisasi. Apa visi, misi dan objektif, BMO. Apa wawasan kita, apa tujuan penubuhan, apa matlamat kita, dasar kita apa, prosedur kerja macam mana, nak mohon cuti macam mana, apa peraturan sedia ada. Kena bagi semua maklumat tentang organisasi.
Kamu juga boleh beritahu tentang ganjaran dan faedah. Okey, apa ganjaran? Bonus macam mana dibayar? Okey, adakah bergantung pada prestasi? Apa allowance yang kamu akan dapat? Okey. Adakah kamu diberi insentif tambahan? Okey, apa faedah kamu dapat? Berapa hari cuti? Okey, semua akan diberitahu dalam program induksi. Okey. Persekitaran fizikal. Apa alatan yang dibekalkan, apa alatan yang kamu kena bawa, okey, bagaimana mengendalikan alatan, okey, apa prosedur menggunakan alatan, dia akan beritahu kita, okey. Tugas dan tanggungjawab, lapor kepada siapa, kawasan fizikal, sesuatu organisasi, kantin dekat mana, surau dekat mana, bangunan ada berapa bangunan, bangunan A ada berapa komponen dalam bangunan A, jawatan kewangan dekat mana, jawatan akaun dekat mana, kena beritahu dia. Dewan dekat mana, surau dekat mana, itu kawasan fizikal organisasi. Okey. Masalah pelaksanaan induksi. What is the problem? Okey, satu, melibatkan kos yang tinggi. Okey, induksi ni melibatkan kos tinggi ya. Ada kalanya kamu terpaksa guna pekerja tempatan atau pekerja luar. Okey, sediakan tempat, kena bagi makan minum. Semua ni melibatkan kos. Okey. Penyampai tak ada pengalaman atau pengetahuan atau kemahiran. Contohnya, sepatutnya yang buat induksi ni pengurus sumber manusia. Dia sibuk pula. Dia lantik seorang eksekutif sumber manusia untuk mengendalikan program ni. Eksekutif sumber manusia ni pula tak ada pengalaman. Dia baru dilantik. So induksi nak buat macam mana? Dia tak ada pengalaman atau pengetahuan. Jadi bila peserta program induksi tanya soalan, dia kata saya pun tak tahulah, saya baru dilantik. Okey, so penting penyampai mesti ada pengalaman dan pengetahuan. Okey, dan program kena kemas kini. Biasa apa yang berlaku ialah kita tak update. Okey, kita masih guna maklumat yang lama. Contohnya nombor telefon lama, okey, email yang lama, VC yang lama, kita tak update. Jadi pekerja mungkin dapat maklumat yang salah. Okey. Kaedah program yang sama untuk semua jenis pekerjaan. Induksi mesti berbeza mengikut jenis pekerjaan. Kamu tak boleh samakan program ni untuk pelayan pejabat, eksekutif jualan, pengurus pemasaran. Setiap jawatan perlukan kaedah program yang berbeza. Tapi nak jimatkan kos, syarikat menggunakan kaedah yang sama. Ini tak sesuai lah. Okay? Tidak mendapat kerjasama dari pekerja lama. So ada kalanya kita minta pekerja lama kendalikan program, dia kata saya tak ada masa, saya busy, so tak nak tolong. Okey, ini antara masalah yang berlaku dalam pelaksanaan induksi. Okey. Contoh soalan, berikan maksud program induksi dan nyatakan 3 kepentingannya. Okey, maksud dia apa? Proses sosialisasi. Okey, berikan 3 kepentingan. Nyatakan 4 tujuan. 4 tujuan dengan kepentingan ni sama ya. Nyatakan 4 perkara yang perlu dimasukkan dalam program induksi. Contohnya ganjaran, okey, maklumat asas syarikat, persekitaran fizikal, okey, kemudahan, kamu kena bagi. Uraikan 3 masalah yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program induksi. Bagi 1 masalah dan 1 uraian. Okey. Alright, so itu saja untuk bahagian ni. Jadi jika ada sebarang kemuskilan, boleh kemukakan soalan dalam bahagian komen. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye pelajar.